Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, mudah-mudahan semuanya dalam baik-baik sahaja, dalam rahmat Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Subhanallah, muslimin muslimat yang dikasihi, yang disayangi, yang dirindui, yang dihormati, moga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti mana saya bagi tahu semalam, hari ini saya bersiaran daripada Terengganu. Saya bersiaran daripada rumah ibu saya, rumah ibu ayah saya di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Jadi anda ada dengar kicauan burung, ada dengar suara kokokan ayam, ada dengar kan? Kami bertolak lebih kurang dalam pukul 10.30 malam tadi, habis live di Deluxe Malaysia tu, di Kilang. Kemudian kami sampai lebih kurang pukul 4 pagi tadi. Jadi tu muka macam sembab sikit kan, pukul 4 pagi baru sampai. Kalau tidur dalam kereta pun tidur, tak tidur macam tu kan. Tapi Alhamdulillah terus semangat untuk bersama dengan sahabat semua. Baik sahabat-sahabat yang menjadi ekspedisi X, ini kita punya tanda X, ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Jom kita jalankan tugas masing-masing, jalankan peranan masing-masing sebagai ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Siapakah ekspedisi? Anda semua yang hadir. Walaupun ada yang baru hadir hari ini dan kali pertama dengar, tak faham apa, saya nyatakan bahawasanya anda adalah pejuang dakwah cyber. Tahniah. Walaupun anda rasa tak buat apa-apa pun untuk dakwah, tetapi dengan anda hadir saja, ia telah memberi impak yang sangat besar. Apatah lagi jika anda share link perkongsian kita, mungkin dalam WhatsApp, mungkin dalam Telegram, mungkin dalam status, mungkin dalam media sosial masing-masing. Seterusnya anda boleh teruskan bagi emoji, kemudian bagi komen, kerana keduanya akan menguatkan reach akan naik, engagement juga akan kuat. Itulah cara algoritma media sosial, dia detect sama ada page ini strong atau tidak, follower ramai atau tidak. Sebab apa? Dengan cara begitu, walaupun saya menyebut tentang saudara kita di sana dengan jelas, dengan clear, bila saya dijemput ceramah berkaitan dengan Palestin dan sebagainya, saya tak bertapis. Tetapi Alhamdulillah setakat ini kita belum lagi sampai tahap di ban. Walaupun warning itu selalu sampai. Warning tu banyak. Nak dibenamkan kita, nak ditutup terus, nak dihilangkan terus. Tetapi bila kita strong punya engagement, maka kita boleh lawanlah algoritma mereka tu. Lepas tu saya perasan TikTok macam rendah sikit. Sebab apa? Malam tadi pun kita ada sebut isu sensitif. Kedua, malam tadi sebenarnya kita ada langgar berapa rules TikTok. TikTok memang tak boleh sebut nombor phone. Bahkan ada orang bila sebutnya nombor phone terus kena block. TikTok sangat sensitif. So malam tadi ada beberapa kita langgar rules. Kita boleh nampak dia sekat dulu reach kita. Sebab tu reach sekarang sangatlah rendah. Tetapi dah tinggi dah 2,200 tu. Tetapi biasanya TikTok dia sampai 4,000, 5,000. It's okay. Kita tengok di muka buku ada lebih kurang 1,400 campur 2 hampir 4,000 lebih. 2, 3, 4,000 lebih. 4,000 lebih. Dan terima kasih kerana bersabar sahabat di IG. Tadi kita ada isu teknikal, sekarang IG dah boleh pun live. Encik Ustaz, IG ada ni tak mic? Oh tapi belum pasang. Okey, Masya Allah. Jelas tak suara saya di IG? Alhamdulillah kita selesai membaca surah Al-Fatihah dan selesai membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Dan sekarang kita akan membacakan Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaq Qul fattahul alim Al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudhilus sami' Al-basirul hakamul adl
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد المجيد minta maaf ya, الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, 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 masya-Allah. Kita telah pun selesai membacakan Al-Fatihah. Kemudian 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Kemudian Asmaul Husna. Sekarang kita akan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, encik, sebenarnya encik dah boleh bersiap-siap. Encik boleh juga cari sarapan untuk semua. Lepas tu terus pergi Jabatan Agama. Okey ya. Sebab saya rasa nak pergi Jabatan Agama tu cepat. InsyaAllah. Cuma perlukan maklumat yang jelas nak pergi ke mana, nak jumpa siapa. Okey. Sahabat-sahabat, saya bersiaran daripada rumah ibu saya di Kampung Batu 6, Kuala Terengganu. Bertolak malam tadi pukul 10 malam, 10.30 gitu. Dan sampai pukul 4 pagi. Sebenarnya ada urusan dengan Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu untuk urusan tauliah. Jadi ada beberapa perkara lagi yang saya kena penuhi. Hari tu dah interview dah settle interview, tapi ada some issues ataupun sebenarnya ada beberapa requirement lain lah yang saya perlu patuhi supaya dapat tauliah negeri Terengganu. Doakan. Jadi itulah antara ikhtiar saya sendiri untuk dapat tauliah seluruh Malaysia. Itulah kita cuba usahakan sedaya upaya untuk buat yang terbaik jalan dakwah ni. Jadi sahabat-sahabat, kita dah selesai pun. Sekarang kita nak selawat ke atas Nabi lebih kurang dalam 10 kali sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Masya-Allah.
selawat yang kita bacakan itu selawat yang sempurna. Ia merupakan selawat malaikat Jibril alaihi salam ke atas Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan rasa ia tak sempurna sebab tak ada kalimah Sayyidina dan lain-lain. Sayyidina ada keadaannya, ada pendapat mengatakan afdal menyebut, ada pendapat mengatakan lebih baik tidak disebutkan. Jadi kita menghormati dua-dua kita hormati pandangan ini. Jadi jangan bergaduh. Siapa yang nak sebut Sayyidina silakan, siapa yang tak nak sebut silakan, saling menghormati. Jadi sahabat-sahabat, kita dah selawat 10 kali, sekarang kita nak baca zikir rahmat 10 kali. Yang sepatutnya Nabi sarankan, Nabi wasiatkan kita beramal 100 kali. Tapi sebagai muqaddimah, kalau baca 1 kali kuliah kita sangat panjang. So kita baca 10 kali dan selebihnya kita selesaikan sendiri jumlahnya. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat, kita baca 10 kali zikir rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kita telah membacakan zikir rahmat sebanyak 10 kali, yang mana Nabi wasiatkan kita supaya membacanya 100 kali setiap hari. Saya selalu baca hadis tu, tapi boleh je nak ulang lagi sekarang. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setiap hari, maka akan diberikan baginya ganjaran pahala umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa yang membebaskan seorang hamba abdi, maka Allah akan bebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka. Bermaksud kita akan masuk syurga. Namun hadis zikir ini jika dibaca 100 kali, bukan dapat umpama seperti seorang hamba abdi, tetapi seperti 10 orang hamba abdi. Nabi menyambung lagi, dia akan diberikan 100 kebaikan pada hari tersebut dan akan dilindungi daripada 100 keburukan ataupun mudarat ataupun musibah dan sebagainya, dan akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, kejahatan jin, syaitan, iblis ni, sama ada dalam bentuk sihir ke, santau ke, dalam bentuk pukau ke, apa sajalah. Subhanallah, gangguan daripada jin, syaitan terhadap hati kita, terhadap fikiran kita, bisikan-bisikan dan lain-lain. Dan Nabi menyebutkan tidak ada amalan yang lebih baik daripada seseorang itu membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Maksud kita baca sekurangnya 100 kali, kemudian cukupkan 100 kali, selepas itu barulah kita bacalah sambil maksudnya tanpa dikira. First kira dulu, cukupkan 100 kali. Selepas itu kita pun baca, walaupun tak kira pun tak apa, biarlah sebanyaknya. Dalam zikir ini ada kalimah afdalu zikru la ilaha illallah. Nabi sebut apa? Zikir paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. So siapa beramal dengan zikir ni, automatik dia dah baca la ilaha illallah 100 kali. Sebab permulaannya la ilaha illallah wahdahu, dialah satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya segala kuasa, baginya segala pemilikan, baginya segala kerajaan. Itu maksud lahul mulku. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Orang puji kita cantik, orang puji kita baik, orang puji kita bijak, hebat, kaya, contohlah ya, cergas, rajin,
lembut hati, penyayang, apa sahaja pujian yang orang lontarkan, berikan pada kita, walahul hamdu, baginya segala pujian. Bila kita beramal dengan zikir ini, insya-Allah kita selamat daripada ujian pujian. Kita memang melihat sakit itu ujian, ataupun kejian itu ujian, tetapi pujian itu ujian yang lebih berat. Tak ramai orang dapat selamat daripada ujian pujian. Tetapi bila kita beramal dengan kalimah walahul hamdu, bagimu ya Allah segala pujian, jika ada orang puji kita sesuatu, kita terus merasakan itu daripada Allah. Kita terus melantunkan pujian itu kepada Allah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kebijaksanaan datang kurniaannya daripada Allah yang Hakim, yang Maha Bijaksana. Kita tengok ada orang cergas sangat tubuh badannya, cergas sangat fikirannya, idea banyak melimpah ruah. Allah yang Rasyid, yang Maha Cergas. Kita ada tengok orang yang sangat kreatif. Allah yang Maha Kreatif, Allah yang Musawwir, yang Maha Kreatif mereka bentuk. Kita ada lihat orang itu sangat indah dari segi rupanya. Allah yang Badi', Allah yang Maha menciptakan keindahan. Kita nampak ada orang kaya, Allah yang Ghani, yang memberikan kekayaan, Allah yang Mughni. Kita nampak apa lagi? Orang itu tenang, Allah yang Mukmin, Allah yang memberikan ketenangan kepadanya. Kita nampak orang itu sentiasa memberikan orang happy dengan dia, Allah yang Salam, yang memberi kesejahteraan. Subhanallah, semuanya apa yang Allah berikan ada di dalam nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kerana itulah bila kita sebut walahul hamdu, baginya segala pujian. Orang puji kita, lantun kepada Allah. Jadi kita tak lupa diri, walaupun kadang-kadang diuji juga dengan riya, takabur, ujub, sum'ah, tetapi itu adalah maksiat hati. Kita istighfar banyak-banyak, kita tak zahirkan kesombongan kita tak zahirkan riak kita tak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Maka kalau ia terkandung di dalam hati, istighfar, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa ataupun maksiat hati yang tersembunyi itu. Jadi muslimin muslimat, subhanallah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan Allah lah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sahabat-sahabat, pengalaman saya dengan zikir ini luar biasa. Banyak dah saya berada dalam situasi yang sangat sukar, saat terduduk di bawah sangat rendah, yang tidak ada tempat jatuh yang lebih rendah. Maksudnya saat kita tak boleh nak minta tolong sesiapa, kita tak terdaya. Kadang-kadang bila kita susah betul-betul baru kita minta tolong dengan Allah, tapi Allah tidak berkira. Allah tidak memberi syarat kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan berkata kepada hambanya, oh kau hanya datang waktu susah, waktu senang kau lupakan. Kalau manusia manusia tak suka bila manusia tu cari waktu susah, waktu senang dilupakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang amat penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha baik, Allah ya Bar, Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang, Allah yang Latif, yang maha lembut dengan kita, Allah yang Halim, yang maha santun dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita mencarinya waktu susah, maka Allah tetap menerima kita seadanya dengan penuh rahmatnya. Tuan-puan sekalian, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, barang siapa yang mengingatiku dalam sendirian, aku akan mengingatinya di dalam jumlah yang ramai. Barang siapa yang mengingatiku waktu dia senang, aku akan mengingatinya waktu dia susah. Subhanallah, sebab itu sebenarnya kita kena usaha sedaya upaya ingat Allah, rapat dengan Allah waktu senang, bukan hanya waktu susah. Tetapi walaupun masa waktu susah baru kita cari Allah, it's okay, Allah tetap akan menyambut kita. Subhanallah, tuan-puan sekalian, pengalaman saya sendiri dengan zikir la ilaha illallah ni, zikir rahmat ini tidak terhitung betapa hebatnya Allah tunjukkan pertolongannya. Kadang datang dengan cepat, tapi yang paling utama pertolongan Allah datang dengan tepat. Cepat bukan menjadi isu utama. Pertolongan Allah yang paling utama adalah pertolongan Allah datang dengan tepat. Tepat dengan cara, tepat dengan waktu, tepat dengan situasi. Sebab itu, bila kita meminta dengan Allah, serahkan kepada Allah bila pertolongan itu akan datang. Bagaimana caranya Allah membantu kita. Tapi kena berlapang dada lah. Kita memanglah bila ada masalah ni, kita bayangkan penyelesaian begini. Kita nak penyelesaian begini sebab kita nampak hasilnya akan begini. Tetapi Allah datangkan penyelesaian yang berbeza. Kena sabar, kena bersangka baik.
rupanya hasilnya jauh lebih baik. Sebab Allah Maha mengetahui. Muslimin muslimat, saya nak bacakan hadis, bukan hadis, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu elakkan, apa yang kamu benci, apa yang kamu sedihkan, apa yang kamu kecewakan, apa yang kamu tidak mahu berlaku dalam hidup kamu. Wa huwa khairul lakum, ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak, apa yang kamu kejar, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu impikan itu. Wa huwa syarrul lakum, ia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Sahabat-sahabat semua, banyak perkara dalam hidup kita berlaku, kita tak suka, kita sedih, kita kecewa. Subhanallah, ada hamba Allah ni, staf saya, dia baru nikah lebih kurang dalam 2 bulan yang lepas. Baru nikah dalam 2 bulan yang lepas. Masya Allah. Lepas tu saya just tanyalah, oh kamu dah kawan lama ke? Dia kata, Ustazah, ini kawan sekolah menengah. Pasangan ni kawan sekolah menengah. Staff saya ni umur dia 27 atau 28. 2 bulan lepas dia nikah. Lepas tu saya tanyalah kan pasangan ni. Dia kata, Ustazah, saya sebenarnya hampir berputus asa dah. Maksudnya kecewa sebab 2 kali bertunang dan 2 kali putus tunang. Sebelum saya kahwin ni Ustazah, 2 kali bertunang dan 2 kali putus tunang. Kemudian suami saya pun sama juga melalui pengalaman yang sama. Suami dia dah nikah 2 bulan kan. 2 kali bertunang, 2 kali putus tunang. Dan mereka ni satu kelas masa sekolah menengah. Masya Allah. Saya kata, Masya Allah, hebat ya. Bagaimana Allah aturkan, suami pun 2 kali bertunang dan putus tunang, yang dia pun 2 kali bertunang dan putus tunang. Dan saya ada jumpa juga staf saya juga, subhanallah, umurnya dah banyak sebenarnya. Dah banyak, dah dekat hampir 40. Rupa ada, orangnya good looking, ialah baik, ada kerjaya yang bagus. Sebelum bekerja dengan kami, bekerja dulu dengan, sebelum ni pengalaman dia dah luas lah. Semua dah adalah rumah kereta semua. Cuma dia tak nikah. Saya tanya kenapa? Dia kata, Ustazah, saya trauma putus tunang. Saya jumpa ramai orang yang trauma putus tunang, lambat sangat nak melangkah, nak buka balik pintu hati. Saya cerita ni contoh saja ya, tapi berlaku real lah dalam keliling saya. Begitulah kehidupan ni, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang Allah takdirkan sesuatu yang buruk kerana ada kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kebaikan yang kita kejar itu ada keburukannya, sebab itu Allah tak beri pada kita. Allah berfirman, terima kasih sahabat di TikTok, hampir 5K dah, 5,000, 6,000, 7,000, campur semuanya 8,000 lebih. TikTok memang luar biasa, FB luar biasa, IG pun luar biasa. Tapi TikTok tengok dah 5,000, hampir 5,000. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, sebab itu Allah berfirman, Allah yang cakap pada kita, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu suka, yang kamu nak, yang kamu kejar itu, ia buruk bagi kamu. So, dalam kehidupan kita, apabila ada sesuatu yang menghalang untuk kita dapat, Allah menghalang, kita dah usaha, kita dah buat sabit baik, tapi tetap tak dapat, tetap tak capai. Percayalah, Allah sedang menghindarkan dan melindungi kita daripada keburukan yang kita tidak tahu. Dan apabila sesuatu yang buruk berlaku dan kita sangat sedih,
Kita kena cepat-cepat bagi tahu, cakap pada hati, ada hikmah, ada kebaikan daripada semua ini. Ada sesuatu yang Allah ingin berikan tetapi dibalut dengan ujian. Sebab itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Allah sendiri. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi apa yang kamu benci, yang kamu tidak suka, ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak sangat, itu yang kamu kejar tapi tak dapat, ia amat baik bagi kamu, ia buruk bagi kamu. Maksudnya yang kamu nak tu buruk, sebab itu Allah tak izinkan. Allah pelihara, Allah sayang kita. Dan Allah berikan lagi takkid ataupun Allah kuatkan lagi dengan ayat selepasnya. Wallahu ya'lamu, Allah maha tahu, wa antum la ta'lamu, dan kamu tidak tahu apa-apa. Tuan-puan sekalian, kita tahu apa nak berlaku 5 minit lagi? Tak tahu. Allah dah tahu kehidupan kita daripada awal sampai kematian. Sebab itu bila kita beramal dengan zikir rahmat, tadi ada yang baru masuk, dia kata, Ustazah, saya baru masuk, saya tak tahu pasal zikir rahmat. Orang yang beramal dengan zikir rahmat, Allah janjikan apa? Akan diberikan 100 kebaikan dalam harinya dan dilindungi daripada 100 keburukan. Kalau kita nak listkan 100 keburukan yang kita tak nak berlaku hari ini, kita tak mampu nak list. Keburukan apa yang kita tak nak? Sakit, jatuh, bankrupt, fitnah, aib terbuka, apa lagi? Kita sampai 20 boleh lah kot. Lepas tu kita macam, entahlah. Tetapi Allah dah janjikan akan melindungi kita daripada 100 keburukan. Maka Allah maha tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. Masya Allah. Jadi kalau siapa yang beramal dengan zikir rahmat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, dia akan lalui setiap hari hidupnya dengan tenang dan kehidupannya sangat teratur. Dan setiap kesulitan ada jalan keluar. Allah lindungi daripada segala keburukan. Allah berikan ketenangan hati, sebab kita lalui hari kita dengan kebersamaan Allah bersama kita. Masya Allah. Okey, ada yang saya menarik, sahabat di TikTok, dia kata sila punch card SPDC, sila punch card dengan love. Dia buat macam tu. Betul? Lepas ni SPDC iaitu Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Tahniah, anda semua adalah XPDC. XPDC apa? Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Ini adalah lantikan secara langsung kepada semua yang hadir. Anda adalah pejuang dakwah cyber yang excellent, yang mana kerana kehadiran anda dan peranan yang anda lakukan ketika kita menyampaikan ilmu ni, saya menyampaikan ni dan anda yang menerima ni, dan anda juga menjalankan tugas menyebarkan. Kita perlu kuatkan media rasmi kita daripada di-ban, disekat, di-blok. Sebab apa? Saya juga lantang menyebutkan perihal saudara kita di Palestin dan sebagainya dan menuliskannya. Maka Alhamdulillah bila engagement kita kuat, bila anda tinggalkan komen, emoji, share, bagi give, star, monetize, komen, semua tu, sebenarnya dia menaikkan reach kita, menguatkan engagement. Itulah algoritma media sosial. Jadi kita susah, kita serong, susah sikit nak di-ban, nak dibenamkan. Jadi anda adalah pejuang-pejuang. Alhamdulillah kita dah selesai dah zikir rahmat. Kita dah selesai majlis zikir. Sekarang kita akan sambung pengajian yang kita baca semalam. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasih. Saya bersiaran langsung, nak minta izin minum air. Ini tangan kanan ya, tapi bila kamera depan dia nampak macam saya pegang dengan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Laju ekspedisi buat kerja. Tengok tu, dah hampir 700k dah dia punya like. Subhanallah. Nanti kita kena cari ni, kena buat lantikan siapa presiden ekspedisi. Lepas tu ada organisasi. Oh, terbaik. Saya harap unit media rasmi Ustazah Asma Harun akan bentangkan kepada saya plan dengan tim ekspedisi ni. Mungkin kita akan ada buat pertemuan, mungkin kita ada buat program khas, mungkin kita akan buat bimbingan macam mana nak jadi naik level ekspedisi. Mungkin ada level pula pro max, tak tahulah kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sebab kita tengok hari ini antara kejayaan besar umat Islam adalah kerana mereka mendepani dan menguasai media sosial. Sebab itu apa yang berlaku di Palestin boleh menembusi berita-berita palsu yang mereka sebarkan tentang Palestin, kerana ramai yang menyebarkan sampai seluruh dunia dah tahu kebenaran yang berlaku.
Subhanallah, dan kita lihat pada hari ini di media sosial kemasukan kembali kepada fitrah, ramai sangat yang masuk Islam, terutamanya di barat. Saya tengok video himpunan orang-orang muda masuk Islam mengucap kalimah syahadah begitu ramai. Mungkin setiap hari ratus ataupun ribuan masuk Islam. Sebab apa? Kehebatan pejuang media dakwah, pejuang cyber ni. Ada ramai pejuang-pejuang dakwah sampai tahap expert. Mereka buat video yang terbaik, menyampaikan tentang Islam, penerangan-penerangan. So, kita pun kena ada level. Takkan selamanya kita berada di level yang sama. Kita nak jadi pejuang dakwah cyber ni ada level yang lebih tinggi. InsyaAllah nanti kita akan bagi tahu apakah program untuk ekspedisi supaya tahu dah pandai buat video sendiri. Contoh, nanti tim kita media, kita akan buat satu live nak tunjuk contoh bagaimana cara nak buat video dengan cara yang mudah, cara yang cepat. 5 minit je dah boleh siap video. Sebab sekarang orang suka tengok video. Ada orang nak tahu macam mana nak cut daripada video Ustazah ni, nak potong lepas tu nak sebarkan. Nanti tim kita akan bantu. So, ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber, dia naik level lagi. Kita nak kejar pahala yang lebih. Kedua, kita nak lebih berkesan. Sebab selama ni kita dah guna media sosial 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. So, tiba masanya bukan kita mempergunakan. Jadikan media sosial ni alat untuk menyebarkan Islam. Subhanallah. Sebab kita kena faham siapa ni Dajjal, ketika dia keluar, ketika itu teknologi berada di tahap maksimum. Teknologi berada di tahap maksimum. Dan dia akan menggunakan segala bentuk teknologi yang ada. Sebab itu ada dikatakan ketika Dajjal memerintahkan hujan turun, soalannya ketika itu ada teknologi yang dah sekarang teknologi itu dah ada, pembenihan hujan kan, nak satu tempat hujan turun, hujan sekian-sekian ni dah ada dah teknologi itu, tetapi teknologi itu masih peringkat bukan maksimum lagi lah. Jadi bila Dajjal kata turun hujan, soalan teknologi ketika itu hebat, Dajjal akan bangkit, akan turun, akan keluar bersama 70,000 tentera di kalangan Yahudi kan. Jadi mereka ni dah persiapkan teknologi yang tercanggih. Waktu yang sama, of course lah, jin juga memainkan peranan untuk menjayakan tipu daya Dajjal. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang teknologi bukan menguasai kita, kita kena menguasai teknologi. Bukan teknologi media sosial mengawal kita, tapi kita mengawal. Bukan mereka mempergunakan kita, tapi kita akan mempergunakan kembali. Sekarang senjata makan tuan. Mereka buat media sosial semua ni dulu untuk merosakkan umat Islam khususnya dan manusia umumnya. Tetapi sekarang senjata makan tuan, mereka semakin dikenali, diketahui kejahatan mereka, kezaliman mereka, dan hampir seluruh dunia, negara-negara di dunia menyebelahi saudara kita di Palestin, dan penyebaran agama Islam berlaku secara mendadak. Setiap hari ratusan, bahkan mungkin ribuan manusia memeluk agama Islam. Kerana apa? Sebaran-sebaran melalui media sosial ni. Sebab ramai orang berada dan lepak di media sosial, terutamanya orang muda. Semalam saya tengok satu video, seorang anak lelaki dengan dia sedang video call dengan ibu, ayah dengan adik-beradik dia. Ada nampak tak video tu? Lepas tu tiba-tiba je dia bagi tahu, soalannya dia bagi tahu pada mak ayah dia. Dia ada satu, dia pegang ni tau, dia pegang something, lepas tu ada kain. Ada kain yang menutup ataupun ada kertas yang menutup. Kemudian dia pun buka. Lepas tu adik-beradik dia semua bertempit, ibu ayah dia pun oh no, oh my god, macam tu. Kerana ada kalimah Allah Muhammad ataupun kalimah la ilallah, kemudian dia buat macam ni. Maksud keluarga dia terkejut, dia memeluk agama Islam dengan dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi respon ibu ayah dia sangat bagus. Maksudnya bukan marah ke, senyum. Maksudnya boleh jadi dia dah bagi tahu dah ibu ayah dia, tetapi dia duduk mungkin jauh, negara yang berbeza, dan ini anak muda, mungkin universiti. Saya nampak macam pelajar universiti. Dia tunjuk begitu pada ibu ayah dia dekat video call.
Mungkin dia dah ada conversation lah bagi tahu yang dia dah mula kenal Islam, dia tahu kebenaran Islam agama rahmat, umat Islam yang sangat baik. Sebenarnya ramai sangat orang jatuh cinta dengan akhlak pejuang mujahidin kita, Hamas dan sebagainya. Kan banyak video yang mana pengakuan ikhlas daripada tahanan yang dilepaskan. Bagaimana mereka dijaga dengan baik, ada doktor, makan minum, diberikan tempat perlindungan yang selesa, kemudian mereka dilepaskan. Sebenarnya tujuan mujahidin kita, pejuang kita yang berada di Gaza itu menahan tahanan di kalangan rakyat biasa Israel. Why? Kerana mereka nak buat exchange, nak buat pertukaran. Sebab ada masih ribu lagi rakyat Palestin yang berada di penjara. Ada ribuan lagi rakyat Palestin yang berada di penjara Israel. Mereka nak menuntut supaya dibuat exchange. Mereka jaga tahanan ni, siap dibawa ke bawah tanah. Tuan puan kena tengok video ni. Bagaimana ada seorang wanita cerita, kami ditangkap, kemudian kami diminta berjalan sampai kami melalui lorong bawah tanah, kemudian sampailah jumpa kawasan yang luas yang selamat. Kemudian apa yang berlaku, setiap hari ada doktor yang datang tengok pasal kesihatan, dan mereka sangat ramah, mereka sangat santun. Kami diberikan tidur yang tempat yang baik untuk berehat, dan kami diberi makan dan minum. Tuan-puan sekalian, dah ramai dah. Sebab itu kalau kita tengok berlaku demonstrasi besar-besaran di depan Netanyahu ataupun binatang hayu Netanyahu di kediaman mereka. Sebab apa? Ni keluarga tahanan ni dah nak geram sangat dah kepada presiden mereka ni. Why? Sebab apa? Seolahnya Netanyahu, presiden kerajaan mereka ni, tidak kisah pun dengan tahanan keluarga mereka yang sedang ditahan oleh mujahidin. Sebab apa? Tanpa henti-hentinya mereka mengebom. Seolahnya mereka tak kisah pun dengan tahanan yang ada di sana. Mereka tak kisah pun. Soalannya kalau mati, mereka tak kisah pun dengan rakyat mereka. Yang penting mereka nak hancur leburkan tentera mujahidin kita. Subhanallah. Walaupun ada tahanan, ada rakyat mereka di sana. Akhirnya, Masya Allah, tahanan tentera kita melepaskan dengan baik, dengan selamat, dengan sihat walafiat. Akhirnya mereka sudi untuk buat apa? Kita panggil secara terbuka. Kita panggil apa? Declaration, bukan, maksudnya diorang ni share secara terbuka. Seorang-seorang tahanan, saya dilayan dengan baik. Mereka sebenarnya tak ada buat kejahatan. Mereka tak sentuh pun kami walaupun kami perempuan. Mereka sangat menghormati, dan kami mendengar mereka sentiasa baca Al-Quran, dan mereka sebut kami orang Islam, kami tak akan menyakiti kamu. Subhanallah. Tujuan sebenarnya kita dah faham, nak buat pertukaran, nak minta dibebaskan tahanan umat Islam Palestin yang ada beribu-ribu lagi. Memang ramai, ke puluh ribu, ke ratus ribu dalam tahanan penjara di Israel. Tuan-puan sekalian, kita kena faham, ada ramai sangat yang dilepaskan keluar dalam keadaan tidak waras, keluar dalam keadaan gila. Saya pernah tengok dokumentari tahanan yang dilepaskan. Tahanan ni sebenarnya, tuan-puan sekalian, bukan di kalangan tentera, di kalangan orang awam. Tahanan wanita, tahanan lelaki, remaja yang ditahan, yang berada di dalam penjara Israel. Mereka diseksa, paling utama mental sangat teruk diseksa. Sebab itu sebahagian besar yang keluar daripada tahanan setelah berbelas tahun, ada puluh tahun baru dilepaskan, keluar dalam keadaan hilang kewarasan akal, ataupun kita sebut jadi gila, sakit mental, kurus kering, anoreksia, lepas tu kesan luka hampir seluruh tubuh. Mereka bagi paling utama adalah dera mental, dera fizikal, dera emosi dan semuanya. Sangat dahsyat. Apa tujuan mereka lepaskan? Mereka lepaskan supaya berlaku kegerunan kepada Palestin ataupun kepada penduduk Gaza melihat kesan daripada yang ditahan ni.
Itu tujuan mereka, nak menakutkan umat Islam. Bila tengok kesan keluar, dulu ada kaki, sekarang tak ada kaki. Dulu ada tangan, keluar tak ada tangan. Dulu cergas, sehat, sekarang gila. Jadi mereka nak beri ketakutan mental. Bila seseorang tahanan ini dikeluarkan, lalu keluarganya tengok kesan, mereka takut untuk berjuang. Contoh, tetapi luar biasa, saudara kita yang berada di Palestin, di Gaza sekarang, mereka tidak takut dengan ancaman seperti itu. Ancaman apa? Ditangkap, ancaman dibunuh, ancaman diseksa. Sebab mereka akan beri kecacatan kepada umat Islam. Kecacatan otak, kecacatan fizikal, kecacatan mental, kecacatan semua emosi. Dahsyat sangat tuan-puan sekalian. Mereka lepaskan pun dengan tujuan untuk memberi traumatik kepada keluarga yang melihat keadaan ahli keluarga yang dilepaskan. Sebab itulah bila ditahan, ada tahanan, mereka dijaga, tujuannya untuk berlaku penukaran. Okey, kita pulangkan balik rakyat Israel, mereka kena lepaskan tahanan penjara daripada sekian-sekian. Manakala wanita-wanita Palestinian yang ditahan pula lagi dahsyat, sampai kita tahu macam-macam cerita. Mereka diperkosa setiap hari, dan ada yang mengandung, ada yang melahirkan anak. Mereka diseksa dalam bentuk seksual yang sangat dahsyat, sampai peringkat mental abuse sangat dahsyat tuan-puan sekalian. Tak tergambar. Soalnya lebih baik mati. Of course lah, daripada terseksa begitu lebih baik mati. Tapi tujuan mereka bukan untuk mati. Mereka tak nak bagi mati. Mereka nak bagi seksa. Mereka nak bagi ketakutan. Mereka akan lepaskan apabila keadaan Palestinian saudara kita dah teruk, dah sangat dahsyat, untuk beri kegerunan, ketakutan kepada umat Islam. Tetapi luar biasa, saudara kita berada di sana yang dipilih oleh Allah untuk berjihad mempertahankan Baitul Maqdis. Jadi sahabat-sahabat, apalah sangat sebenarnya ujian yang kita lalui, kesusahan yang kita lalui, keperitan yang sedang kita lalui sekarang di sini, di negara Malaysia yang aman. Walaupun memang kita hidup susah, sekarang dalam ujian contohnya, kita rasa derita, kita rasa kecewa, tetapi ujian kita sangatlah rendah berbanding ujian saudara kita yang berada di sana. Tetapi mereka tetap boleh senyum, mereka tetap boleh bersyukur. Kalau kita fikir, apa yang mereka nak syukuri? Keluarga mati, rumah runtuh, kenderaan rosak, mereka tak ada apa-apa, hidup bergantung kepada sumbangan dunia. Bukan mereka malas tak nak bekerja, tidak. Tapi tidak ada ruang pekerjaan, tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi mereka tetap mensyukuri sebuah kehidupan. Kerana mereka tahu selama mereka boleh hidup, selama mereka masih hidup, mereka masih boleh berjuang. Mereka hidup, mereka syukur sebab mereka boleh berjuang. Hari ini kita hidup, kita masih hidup, Allah masih bagikan kita, kita bersyukur apa? Syukur masih boleh tengok wajah ahli keluarga. Syukur masih boleh teruskan kerja. Syukur masih boleh cari rezeki. Kesyukuran kita berbeza. Mereka syukur masih hidup, boleh meneruskan perjuangan mengejar syahid fisabilillah. Kesyukuran kita pula apa? Sebab itu, ujian yang Allah berikan kepada kita adalah tandanya Allah menyayangi kita. Sebab kalau tanpa ujian kita lupakan Allah. Tanpa ujian, boleh jadi kita sangat jauh dengan agama. Tanpa ujian boleh jadi kita tak zikrullah, kita tak baca Quran, kita tak solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, sahabat-sahabat semua, di TikTok ada 5.7K, 2.6K di muka buku, 5, 6, 7, 8,000, semuanya 9,000, hampir 10,000 lebih, hampir 10,000 sebab 9,000 lebih yang hadir. Jom kita jadi ekspedisi excellent, pejuang, kita fikir gaya, excellent, pejuang, dakwah, cyber, macam tu. Excellent, pejuang, dakwah, cyber. Itu dia punya tagline. Excellent, pejuang, dakwah, cyber. Gitu. Kita kena jadi menyebarkan tentang saudara kita, menyebarkan dakwah Islam. Kita kena jadi bukan hanya hadir dengan kuliah je, tapi kita memberikan impact kepada media dakwah.
Anda adalah ekspedisi excellent pejuang dakwah cyber. Masya Allah. Buat ikhtiar masing-masing, cara masing-masing, bagaimana kita nak berjuang. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya rasa sangat bermakna apa yang Allah ilhamkan bercakap tentang saudara kita di sana. Itu yang saya sebut. Alhamdulillah setakat ini memang semua media sosial Ustazah Asma diberi warning. Hampir setiap hari diberi warning. Kita nak ditutup, kita nak dibenamkan, akan di-ban, akan di-block. Tapi Alhamdulillah sebab engagement kita punya media sosial kuat. Macam mana kuat? Kerana anda memainkan peranan. Anda hadir dan jumlah tinggi. Anda bagi komen, anda bagi emoji, anda bagi gift. Semua itu anda share link, dia menguatkan algoritma media sosial baca, oh ini page kuat, ini ramai follower. Mereka nak padamkan pun mereka fikir banyak kali sebab mereka yang akan rugi. Macam itulah. Jadi dalam mereka kejar untung, mereka sebenarnya sedang menempah kecelakaan ataupun kerugian. Jadi anda memainkan peranan yang sangat penting. Alhamdulillah, izinkan saya minum air lagi. Baca doa Ibnu Abbas bila baca minum air zam-zam, tapi ni air biasa. Saya pegang tangan kanan tapi ini kamera depan nampak terbalik. Saya bersiaran daripada rumah ibu saya, rumah ibu ayah saya di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Saya balik malam tadi bertolak hampir pukul 11, pukul 4 pagi tadi sampai. Sebab saya ada urusan di Jabatan Agamisan Negeri Terengganu untuk urusan tauliah. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Okey, cara gaya semua buat gaya. Excellent pejuang dakwah cyber. Gitu. Okey, excellent pejuang dakwah cyber. Gitu. Nanti mana tahu kita boleh buat perhimpunan kan, perjumpaan, semua buat serentak. Excellent pejuang dakwah cyber. Gitu. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, seronok pula kan? Ada jawatan masing-masing ni. Nanti bagi tahu suami tak, buat depan suami. Excellent pejuang dakwah cyber. Gitu. Okey. Macam mana? Okey tak? Okey ke? Macam tu? Boleh gaya macam tu? Setuju Setuju. Okey, sekarang sahabat-sahabat kita akan masuk kepada kuliah Riyadhus Salihin kita. Semalam kita dah bacakan firman Allah yang berkaitan dengan bab yang baru ni. Kita akan masuk kepada bab yang ke-18 dalam kitab Riyadhus Salihin. Anda tak ada kitab pun is okay, anda dengar, anda faham. Bab yang ke-18 dalam kitab Riyadhus Salihin ini iaitu bab larangan terhadap kebid'ahan dan hal-hal yang diada-adakan. Gitu. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini adalah hari Khamis. Boleh tuliskan, hari ini hari Khamis 25 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Hari Khamis 25 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Bersamaan 9 hari bulan 11 2023. Hari ini kuliah kita siri yang ke-410. Kita dah masuk 2 tahun lebih, nak masuk tahun ketiga dah kuliah kita. Siapa yang baru hadir, kuliah bersama saya Ustazah Asma Harun, kita buat setiap pagi. Pukul 7 kita mula dengan majlis zikir lebih kurang setengah jam. Lepas tu masuk majlis ilmu. Mula pukul 7, habis tak tentu. Kadang habis pukul 8.30, sekarang pukul berapa? 8.14. Kadang habis 8.45, kadang habis pukul 9. So kita tengoklah hari ni habis pukul berapa. Saya pun tak boleh lambat sebab saya kena pergi Jabatan Agama untuk tauliah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bab yang ke-18 iaitu larangan terhadap bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan. Hari ini kita akan bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Semalam kita dah baca dah 5 ayat firman Allah. Firman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sebagai mukadimah bab ini. Hari ini kita akan bacakan hadis yang pertama bagi bab yang ke-18. Siapa yang ada kitab yang sama dengan saya, maka anda boleh buka muka surat 162. Tapi hari ini nak baca hadis yang pertama, muka surat 163. Siapa yang ada versi kitab Riyadhus Salihin yang berbeza, it's okay. Anda boleh saja cari hadis yang ke-169. Kita dah baca 168 hadis dah. Mungkin ada yang baru, Ustazah, saya tak tahu sama ni Ustazah buat kuliah. It's okay, jangan bimbang. Sebab anda boleh tengok kuliah penuh
bersama dengan saya di YouTube rasmi kita, Ustazah Asma Harun Channel. Sila subscribe guys, subscribe. Ekspedisi sekalian, hari ini tugasan ekspedisi adalah excellent pejuang dakwah cyber sekalian. Anda pergi ke YouTube channel rasmi kita. Saya tak ada phone dah pula nak tunjuk. Excellent pejuang dakwah cyber sekarang, dan subscribe dan sebarkan. Sebab apa tuan-puan sekalian, di situ kita ada full kita punya kuliah Riyadhus Shalihin daripada siri yang pertama. Hari ini dah siri 410. Ada orang dia marathon tengok daripada siri yang pertama. So hari ini kita nak bacakan hadis yang ke-169. Bermaksud kita telah pun baca dan syarah hadis 168 hadis dah. Riyadhus Shalihin bermaksud taman orang soleh. Kitab oleh Imam Nawawi, Hujjatul Islam, ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i, dan kitab ini digunakan seluruh dunia dan semua peringkat. Tidak diragui dan tidak ada yang mempertikaikan bila kita gunakan kitab ini. Mengandungi lebih daripada hampir semuanya hadis yang sahih firman Allah, melibatkan ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Dan itulah mission besar Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Okey sahabat-sahabat, are you ready guys? Are you ready? Semua bersedia? Sahabat-sahabat semua, kita nak bacakan hadis ini. Saya baca, tuan-puan ikut. Di mana anda berada, sila baca dengan lidah supaya ambil barakah membaca hadis Nabi. Saya akan baca, tuan-puan ikut. Tak semestinya tuan-puan ada kitab. Hadis ni simple saja, tetapi insya-Allah anda boleh ikut, ambil barakah membacakan hadis Nabi dengan lidah kita. Okey, bersedia semua? Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Okey. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Wa fi riwayatin Muslim, ikut lagi, wa fi riwayatin al-Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, terima kasih kepada siapa yang boleh salin hadis ni dalam bahasa Arab dan share, sangat bagus, dan boleh buat terjemahan sekali. Apakah maksud hadis Nabi ini? Apa yang Nabi sampaikan kepada kita daripada hadis ini? Iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang tidak termasuk daripada bahagian agama, maka hal itu ditolak. Maka ia ditolak, tidak diterima. Ia ditolak dalam agama. Siapa yang melakukan perbuatan mengada-adakan syariat mengada-adakan sesuatu yang baru yang dan disandarkan kepada Nabi, maka ia ditolak. Kita akan dengar penjelasan. Subhanallah. Secara syarak, bid'ah adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu definisi bid'ah. Sesuatu amalan yang dilakukan sebelumnya tidak dilakukan, tidak dicontohkan. Okey. Semua amal atau perbuatan yang tidak disebutkan dalam perintah agama kemudian dianggap sebagai perintah agama, maka amal itu adalah perbuatan yang ditolak. Okey. Begini tuan-puan sekalian, sesuatu perkara yang asalnya tidak ada perintah dalam agama, kemudian dia diadakan, diwujudkan, dan kita kata ia adalah perintah, ataupun kita kata ia adalah dibuat oleh Nabi, maka ditolak, tidak boleh. Maksudnya perbuatan itu tidak dibenarkan. Namun sekiranya kita buat suatu amalan, dan itu adalah amalan yang kita buat, contohnya lah, kita baca selawat 1000 kali sehari. Ada tak hadis Nabi yang Nabi suruh baca 1000 kali? Tak ada. Ada tak Nabi contohkan selawat 1000 kali? Pun tak ada.
Jadi, kita boleh selawat 1000 kali. Dapat pahala tak? Dapat. Adakah dikatakan kita sedang buat bid'ah? Tidak. Ini bukan termasuk dalam bid'ah yang dimaksudkan dalam definisi ulama' ni. Tetapi yang dilarang adalah bila kita cakap, Nabi buat 1000 kali selawat. Nabi suruh kita selawat 1000 kali. Ini yang dilarang. Ini adalah sesuatu perintah dalam agama yang diada-adakan. Faham ya? Contoh yang lain. Kita baca doa selepas solat. Solat 13 rakaat sudah berakhir pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai dah solat. Jadi apa ibadah selepas solat, maka kita boleh macam mana kita nak buat. Ada orang lepas solat dia baca zikir itu, baca doa tu, baca zikir ni, dia sambung baca Quran. Maka lepas tu ada orang tanya, adakah Nabi buat lepas solat baca Quran? Adakah Nabi suruh setiap kali lepas solat baca Quran? Dia kata tak ada. Dan saya tak kata pun Nabi suruh, Nabi buat. Tetapi ini amalan saya. Adakah sedang buat bid'ah? Tidak. Kena faham ya. Apakah maksud bid'ah? Mengadakan sesuatu amalan ataupun satu perintah dalam agama dan menyatakan disandarkan itu Nabi buat. Ataupun itu perintah Nabi. Bahkan yang sangat dahsyat, zaman-zaman dahulu sampai pun ada hadis-hadis yang disampaikan sekarang dia hadis palsu. Nabi tak cakap pun lagi-lagi amalan-amalan yang kelebihan-kelebihan amalan tu amalan ni rupanya hadis palsu. Bukan dhaif. Hadis dhaif masih lagi boleh dijadikan sumber rujukan untuk amalan. Hadis dhaif boleh untuk fadail amal, untuk sokongan untuk kita kuat beramal. Tetapi kalau hadis maudhu' ataupun hadis rekaan, hadis palsu, memang kena tolak terus. Tak boleh. Sebab sebenarnya ramai orang-orang munafik terdahulu dia reka hadis palsu. Lepas tu dia kata ini Nabi suruh. Inilah yang dikatakan bid'ah. Mereka golongan ini mereka hadis palsu dan mereka sandarkan ini daripada Nabi. Lalu disebarkan. Jadi berhati-hati. Hadis maudhu', hadis palsu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimasukkan bid'ah yang ditolak adalah bid'ah sayyi'ah. Pendapat ini disandarkan pada realiti atau tata caranya bahawa para sahabat Nabi SAW juga melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya semasa Rasulullah ada. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan syariat dan amalan itu termasuk dalam ibadah umum, maka ia tidak dilarang untuk kita melakukannya selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat. Cuma tidak boleh disandarkan ia ada perintah Nabi ataupun perbuatan Nabi. Kerana pada zaman para sahabat juga, sahabat melakukan sesuatu amalan. Setelah Rasul wafat, sahabat sendiri ada buat beberapa amalan yang mana Nabi tak buat dan sahabat Nabi buat. Kerana ada kebaikan amalan tersebut dan ia tidak bertentangan dengan syariat. Okey, contohnya berapa hal tersebut yang berlaku semasa baginda hidup. Contohnya membukukan Al-Quran menjadi mushaf, yang mana Nabi tak suruh tetapi usaha sahabat-sahabat. Jumlah azan menjadi 2 kali pada saat menjelang solat Jumaat. Solat tarawih dikerjakan secara berjemaah sepanjang sebulan penuh. Nabi tak buat, tetapi Saidina Umar buat solat berjemaah tarawih. Saidina Umar buat sebulan penuh. Nabi tidak buat. Jadi adakah Saidina Umar melakukan bid'ah sebab Saidina Umar buat sesuatu yang Nabi tak buat? Tidak. Kerana ia tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Syekh Ibnu Abdissalam, bid'ah adalah setiap amalan atau perbuatan yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah dan terbahagi kepada 5 bahagian. Bid'ah wajibah. Contohnya seperti belajar ilmu nahu, ilmu saraf, tujuan untuk memahami ilmu-ilmu syariat. Ini bagi golongan yang tertentu dia kena mahir ilmu nahu saraf supaya dia boleh menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi dengan tepat. Dalam ini meski dianggap benda sesuatu yang baru. Contoh lain, membukukan ayat Al-Quran di zaman Rasulullah memang tidak dibukukan tapi ditulis di kulit binatang, batu yang tipis, pelepah kurma dan lain-lainnya. Okey, bid'ah muharramah. Memang ada bid'ah yang haram, iaitu seperti ajaran yang dibawa oleh Qadariyah, Jabariyah, Jismiyah, yang mana mereka bentuk amalan-amalan yang bertentangan dengan syariah. Jadi ini memang bid'ah yang haram. Okey,
Muslimin muslimat, antara perkara baru yang dibenarkan, yang diharuskan, bahkan diberi pahala, contohnya mendirikan pesantren, mendirikan madrasah, mendirikan pusat-pusat pengajian Islam, mendirikan sekolah-sekolah menghafaz Al-Quran. Kemudian antara yang disebutkan bid'ah yang makruh, menghias masjid berlebihan. Tentu dimasukkan hiasan di sini perhiasan yang tidak mengandungi dakwah. Kalau mengandungi dakwah, perhiasan-perhiasan masjid tu, maka ia termasuk dalam perkara baru yang mendapat pahala. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita nak tengok lagi makna bid'ah, antara takrif bid'ah yang masyhur adalah yang ditakrifkan oleh Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan bahawa bid'ah iaitu jalan yang direka dalam agama yang menyerupai syariah. Tujuan mengamalkannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau tujuan dan tidak bertentangan syariah, itu adalah bid'ah hasanah. Tambahan baru dalam beramal dengan agama tetapi ia membawa kebaikan. Okey. Berdasarkan makna yang telah dinyatakan di atas, bid'ah dari segi bahasa membawa maksud sesuatu perkara yang baru yang diciptakan, diadakan dan tidak ada contoh sebelumnya. Boleh dirumuskan bahawa bid'ah membawa maksud seperti di bawah. Okey, bid'ah yang dilarang. Ini daripada rujukan isu akidah dan pemikiran semasa, dan ini juga yang dijawab ataupun ada dalam laman rasmi Jabatan Mufti di seluruh Malaysia. Dan ada, bukan semua, saya tak sebut semua Jabatan Mufti, ada sebahagiannya. Baik, kita akan tengok list yang disebutkan contoh bid'ah yang haram. Pertama, perkara-perkara baru yang dijadikan syiar dalam agama. Okey, perkara-perkara baru yang dicetuskan mengikut hawa nafsu selepas kewafatan Nabi. Perkara yang tidak diakui oleh syarak tentang kebaikannya. Dia buat amalan, padahalnya itu adalah petua je, tapi dia kata ini perintah Nabi. Ia petua, kan? Petua ni. Lalu disandarkan kata ini adalah daripada Nabi. Okey, tak boleh. Yang mana perkara yang tidak diakui oleh syarak tentang kebaikannya. Apa yang menyanggahi ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Jadi tidak dibenarkan. Tambahan itu dalam amalan agama haram. Sesuatu yang tidak wujud pada zaman Nabi. Apa-apa yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang tiada dalilnya daripada nas atau ijma' atau kias. Setiap perkara yang baru yang direka selepas zaman Rasulullah dan Khulafa Ar-Rashidin. Setiap apa yang baru dalam agama, sama ada perkataan maupun perbuatan yang tidak ada sandaran daripada Rasulullah. Apa-apa yang direka tidak berasaskan sebarang bukti atau dalil. Jalan-jalan yang direka dalam agama yang merupai syariah, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat. Menurut Imam Syafi'i, ini kesimpulan pengajian hari ini dan kita akan berhenti. Baik. Daripada Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi, Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam dan lain-lainnya. Bid'ah terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu bid'ah hasanah yang baik atau yang bagus, ataupun bid'ah mamudah. Imam Syafi'i dan ulama' besar dalam Imam Syafi'i antara Imam Nawawi, Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam dan lain-lainnya. Bid'ah terbahagi kepada dua. Tuliskan nota penting ni. Tadi tu panjang lebar sangat. Kalau anda boleh faham tentang ini dah cukup baik. Yang pertama, bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Bid'ah yang baik ataupun bid'ah yang terpuji. Apakah itu? Sesuatu perkara yang dibuat oleh orang Islam selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Di mana perkara tersebut tidak diketahui sama ada pernah berlaku atau pernah dibuat pada zaman baginda. Akan tetapi perkara tersebut masih termasuk di bawah dalil khas atau dalil umum daripada Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau asar para sahabat atau ijma' ulama' Islam. Masya Allah. Contoh sekarang orang buat majlis maulid. Lepas tu baca maulid. Sebenarnya maulid yang panjang-panjang tu adalah himpunan macam syair ataupun himpunan sirah Nabi. Tapi kita tak faham bahasa Arab. Sebenarnya indah sangat. Maulid yang baca panjang-panjang tu sebenarnya adalah cerita daripada zaman daripada Nabi lahir, kemudian Nabi menjadi Nabi sekian-sekian. Sebab tu kita tak faham. Itu adalah ulama' terdahulu, dia susun dalam bentuk gurindam, dalam bentuk qasidah, cerita sirah tentang Nabi. Tapi kita pun dengar orang baca maulid tu kan.
tapi ada selawat. Sebahagian pihak mengatakan majlis maulid ni bid'ah. Nabi tak buat, sahabat Nabi tak buat, berhimpun ramai-ramai selawat ke atas Nabi. Namun persoalannya di sini, ada tak perbuatan haram dalam majlis maulid? Tidak ada. Apa kebaikan majlis maulid? Menghimpunkan manusia untuk berselawat. Boleh jadi ada orang kalau tak berhimpun dia tak selawat banyak-banyak. Tapi bila duduk majlis maulid, menambah rasa cinta pada Nabi, menambahkan pengetahuan tentang Nabi, lalu dia semakin kasih, semakin rindu nak bertemu dengan Nabi dan berhimpun dengan alim ulama. Dalam majlis maulid biasanya alim ulama, ilmuwan akan menyampaikan ilmu. Jadi ia jadi majlis ilmu. Begitu. Okey, itu bid'ah hasanah yang disebut oleh Imam Syafi'i dan ulama Imam Syafi'i. Manakala bid'ah sayyi'ah, iaitu bid'ah yang buruk atau bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah dalalah pula adalah suatu perkara yang dibuat oleh orang Islam selepas zaman Nabi SAW, di mana perkara tersebut tidak diketahui sama ada pernah berlaku atau pernah dibuat pada zaman baginda, dan perkara itu menyalahi dalil Al-Quran atau menyalahi dalil daripada hadis Rasulullah SAW, atau menyalahi asar para sahabat, atau menyalahi ijma' ulama Islam. Dalam artikel lain, ia menyalahi akan hukum hakam syarak dan menyalahi akan dalil syarak yang khas maupun dalil yang am. Adapun pengukur atau cara untuk mengetahui sama ada sesuatu perkara itu termasuk dalam kategori bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah adalah melalui timbangan syarak. Apabila perkara yang baru itu termasuk dalam perkara yang dinilai baik oleh syarak, maka dengan sendirinya ia adalah bid'ah hasanah. Sebaliknya, apabila perkara yang baru itu termasuk dalam perkara yang dinilai buruk oleh syarak, maka ia adalah bid'ah sayyi'ah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah besok kita akan detailkan lagi. Esok hari Jumaat. Subhanallah, kita dah baca hadis yang pertama, dan insyaAllah esok minggu depan, esok hari Jumaat, kita akan tadabbur Asma'ul Husna. Hari Jumaat besok kita akan tadabbur Asma'ul Husna. Alhamdulillah. Kita akan menyambung tadabbur Allah ya Syakur, Allah yang Maha bukan Allah Al-Khaliq, iaitu Allah yang Maha Mencipta. Esok kita akan masuk tujuan Allah menciptakan. Kita dah pergi itu tujuan Allah menciptakan malaikat. Kemudian esok kita akan sentuh tujuan Allah menciptakan manusia. Nama Allah Al-Khaliq. Esok kita akan sambung lagi. Jadi seperti biasa jam 7. Saya sekarang bersiaran daripada rumah ibu saya, ibu ayah saya di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Saya balik ke Terengganu malam tadi, bertolak dalam pukul 11 malam setelah live di Deluxo. Kemudian sampai pukul 4 pagi tadi, Alhamdulillah, saya ada urusan kejap lagi, perlu ke Jabatan Agama Islam Terengganu untuk urusan tauliah. Doakan Allah permudahkan. Saya dah buat interview tauliah hari itu, tapi hari ini untuk selesaikan ada beberapa requirement lain, syarat-syarat dia untuk saya dapat tauliah Terengganu. Minggu lepas dapat Alhamdulillah tauliah daripada Perlis, dan minggu akan datang insya-Allah akan dapat tauliah daripada Perak. Dan bulan hari Isnin ni, hari ni hari Khamis kan, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, saya akan ke Jabatan Agama Islam Kelantan untuk tauliah negeri Kelantan. Selepas itu tauliah Perak. Kemudian bulan depan kot, bulan 12 untuk tauliah Melaka. Sekarang saya ikhtiar usaha untuk dapat tauliah seluruh Malaysia. Doakan Allah permudahkan. Saya dah ada Alhamdulillah tauliah Negeri Sembilan, tauliah Selangor, tauliah wilayah, tauliah Sabah ke Sarawak dah dapat tu, tauliah Sarawak, tauliah Pahang, Pulau Pinang dah dapat belum? Masih dalam proses ya, dalam proses. Setakat ni 5 ke 6 tauliah dah ada. Termasuk tauliah Perlis dah jadi 6. So Malaysia ada 13 negeri kan. 6 tu hampir separuh lah kan. Hampir separuh. Alhamdulillah. Saya akan buat sedaya upaya sebaik mungkin untuk gerak kerja dakwah. InsyaAllah doakanlah tuan-puan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat podcast yang hari ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Terima kasih tadi di sekejap encik. Tadi di di TikTok 5.7k macam tu, 5.8. Terima kasih kepada ekspedisi excellent pejuang dakwah cyber. Itu tagline kita encik. Kita punya cara macam ni tau. Excellent pejuang dakwah cyber. Tak ada lagi tu. So terima kasih semua di atas peranan yang diberikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dakwah.